Kali ini kami akan membentangkan tentang kemahiran berinteraksi dalam bahasa Melayu sebagai tonggak dalam membina kesepaduan sosial antara etnik di Malaysia. Antara fakta adalah kegunaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini kerana dalam kalangan rakyat Malaysia terdapat pelbagai agama yang hampir 80 jenis dan 50 bahasa. Kedua adalah penguasaan bahasa Inggeris. Hal ini kerana bahasa Inggeris telah menjadi bahasa komunikasi bagi rakyat. Bukan Melayu dan bahasa Melayu hanya akan dijalankan jika ada orang Melayu di dalam. Yang terakhir adalah dilema bahasa Melayu. Hal ini kerana kerajaan telah mengarahkan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Hal ini akan menyebabkan bahasa Melayu dikorbankan kerana pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Lepas tu, kita kena buat apa untuk menambahkan penggunaan bahasa Melayu? Ini senang je amat. Pertama sekali, pihak sekolah haruslah memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam sekolah. Kerana sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah sentiasa memelihara bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan negara kita. Sebagai contoh, Festival Bahasa dan Sastera 2016 yang telah dilanjutkan di Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP. Tujuan program ini adalah untuk belajar memperbagi kelemahan penggunaan bahasa kebangsaan. Yang kedua, pihak kerajaan haruslah memperkasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, Johor sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran. Tujuan penubuhan DBP adalah untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang akan merdeka ketika itu. Yang ketiga adalah pihak kerajaan juga harus memastikan urusan rasmi negara menggunakan bahasa Malaysia. Pada 20 Jan 2020, Jabatan Perkhidmatan Awam telah meminta semua agensi, jabatan kerajaan dan kementerian supaya untuk menggunakan bahasa Melayu dalam semua urusan rasmi bagi memperkasakan bahasa kebangsaan ini. Contohnya surat, email, bacaan doa dan urusan lain yang melibatkan kalangan warga negara Malaysia. Faham? Tapi tadi kat kuliah saya ada terdengar pasal teori hukum terhadap tajuk tersebut. Boleh ulangi sekali lagi? Sorry, saya tak faham sangat. Boleh Ahmad. Pertama sekali adalah teori behaviorisme. Teori ini menganggap bahasa adalah satu aktiviti fizikal yang mementingkan satu turutan kesan dan sebab. Yang kedua ialah teori mentalis. Teori mentalis ini memandang bahasa sebagai satu proses pemikiran, iaitu satu aktiviti mental dan satu kebolehan khas manusia secara semula jadi. Lepas saya mendengar penyelesaian mengenai penggunaan bahasa Melayu, apakah kelemahan dan kekuatan dalam cadangan penyelesaian tersebut? Antara kekuatannya adalah Dewan Bahasa dan Pustaka membantu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kekuatan yang kedua adalah media massa menyarankan penggunaan bahasa Melayu dalam kebanyakan siaran di stesen penyiaran TV3. Ketiga, atau kekuatan yang terakhir adalah mahasiswa institusi pengajian tinggi telah menganjurkan Minggu Bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi dalam kegiatan kebahasaan. Kelemahannya adalah pengaruh bahasa ibunda dan juga pengaruh rakan sebaya. Hai, saya nak tanya, apakah perspektif yang ada dalam isu tersebut boleh? Boleh, soalan ini saya tahu. Isu tersebut merangkumi 3 perspektif. Perspektif dari segi politik, perspektif dari segi manusia dan perspektif dari segi dialog. Oh, faham. Selain itu, saya juga nak tanya, apakah nilai yang terdapat dalam isu tersebut? Antara nilai yang saya tahu adalah nilai bertanggungjawab, cinta atau bahasa Melayu dan gizi. Saya pula nak tanya soalan yang terakhir. Boleh tak saya tahu apa konsep-konsep yang ada dalam isu tersebut? Tadi, dalam kelas saya dengar ada 3 konsep dalam isu tersebut. Yang pertama, apakah kemahiran berinteraksi? Yang kedua, bagaimanakah kemahiran berinteraksi seseorang mahasiswa? Dan yang ketiga, apakah kepentingan kemahiran berinteraksi bagi seseorang mahasiswa? Selepas berbincang dengan rakan-rakan tersebut serta isu tadi, amat faham mengenai isu yang diucapkan dalam kuliah tadi. Akhirnya, ia dapat satu rumusan ringkas mengenai isu tersebut.